على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحكمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزر والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالإتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة وقد ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Saya serahkan kembali majlis kepada majlis sekretaris. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad di atas bacaan itu tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ikan bawal masak kari, minum pagi bersama keluarga. Berselawat kita setiap hari, dapat syafaat, mudahlah ke syurga. Okey, sementara kita menunggu Ustaz Azri masuk, di sini saya ada sedikit pengumuman. Okay, kehadiran akan diambil pada jam 9 suku pagi. Okay, link akan disertakan di dalam ruangan chat. Okay, majlis diteruskan lagi dengan bacaan selawat dan tazkirah ringkas oleh Ustaz Muhammad Azri bin Ahmad Kamil. Dipersilakan Ustaz.
Okey, Ustaz Azri, saya persilakan. Okey, Ustaz Azri, dapat dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala ahli washabi ajma'in amma ba'. Yang berusaha pengetua Pandahanum Bati Suyono, barisan pentadbir, guru-guru kanan yang dihormati Encik Adrus, YDP PIBG SMK Kiaramas, Div jemputan terhormat daripada PPD, JPWP KL, seterusnya guru-guru yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah sama-sama kita mengalirkan selawat kat Nabi SAW. Saya akan tunjukkan dekat sini selawat Nabi. Jadi hadirin-hadirat sekalian bolehlah sama-sama mengikuti saya dalam baca selawat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti menangis hati ini, kerana pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada satu perayaan yang kita sambut, iaitu kesambutan Maulidur Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita mendengar Nabi Muhammad bin Abdullah, satu insan yang mulia yang merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala, lahir di atas dunia ini, membawa sinaran hidayah, memberi cahaya kerahmatan, mengubah manusia daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Ialah insan yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun pandangan ulama menyatakan kepada kita perbincangan mengenai bilakah berlakunya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada perbincangan pada cendekiawan-cendekiawan Islam ketika mana berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana ditanya bilakah bermulanya tahun hijrah Islam, maka pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya dicadangkan kepada Umar, wahai Umar, boleh tidak kalau kita memulakan permulaan tahun Islam ini ialah bermulanya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa jawab Umar? Tidak. Sebenarnya munculnya keislaman itu, tersebarnya Islam itu apabila bermula Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim." Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita sangat jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah." Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut uswatun hasanah, ada contoh ikutan yang sangat baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, betapa indahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi yang sangat indah. Ditulis dalam Syama'il Muhammadiyah. Peribadi Nabi SAW satu persatu dibahaskan dalam kitab tersebut untuk menyatakan kepada kita bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi duduk, bagaimana rambut Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana janggut Nabi SAW, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi bergaul dengan para sahabat, bagaimana cara Nabi melayan orang-orang miskin, bagaimana Nabi SAW bersama dengan isteri Nabi SAW, bagaimana Nabi suka makan apa, bagaimana makanan Nabi, bagaimana rumah Nabi SAW, diceritakan secara detail. Tidak ada di atas dunia ini seseorang menceritakan seseorang insan terlalu detail sebagaimana Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hari seorang lelaki yang paling jahat di bumi Madinah pergi ke rumah Nabi SAW. Ketuk rumah Nabi, bagi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ketika mana diketuk tersebut, Nabi melihat siapa di luar. Maka Sayyidina Aisyah pada ketika itu bersama Nabi juga melihat. Maka apabila Nabi melihat, Nabi menjemput
lelaki tersebut ke rumah Nabi SAW. Maka diberi makan oleh Nabi SAW kepada dia. Dilayan sahabat tersebut. Maka diberi makan, diberi minum, dilayan dengan sangat sempurna. Maka apabila lelaki tersebut keluar daripada rumah Nabi SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menjemput seorang lelaki yang dikenali jahatnya di bumi Madinah? Yang dikenali di bumi Madinah ini orang yang paling dibenci oleh penduduk Madinah." Maka apa jawab Nabi SAW? "Ya wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di hari akhirat kelak ialah insan yang di atas dunia dibenci oleh manusia." Maka kata Aisyah, "Aku menjemput dia masuk, aku datang dia di hadapan aku. Kerana apa? Kerana aku tidak mahu dia tergolong di kalangan manusia dia yang dibenci di hari akhirat kelak." Subhanallah, hebatnya Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sesungguhnya kita sebagai umat akhir zaman, adakah kita sampai cinta kita kepada Nabi SAW? Antara perkara yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita adalah Al-Quran. Al-Quran ialah satu mukjizat yang sangat besar. Al-Quran satu mukjizat yang sangat hebat. Ia dibaca oleh orang kaum kafir Quraisy yang terdahulu. Betapa hebatnya Al-Quran ini. Seperti mana Al-Walid Al-Mughirah, seorang penyair Arab yang sangat hebat pada ketika itu, telah dipanggil oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang pada ketika itu belum Islam, memanggil Al-Walid Al-Mughirah. Siapakah Al-Walid Al-Mughirah ini, tuan-tuan? Dia antara seorang yang sangat kaya di bumi Mekah pada ketika itu. Dia ialah salah seorang yang mendermakan hartanya untuk pembinaan kota Mekah. Pembinaan Kaabah yang kepada ketika itu runtuh pada zaman Quraisy. Sebahagian daripada pembinaan tersebut disumbangkan oleh Al-Walid Al-Mughirah. Kayanya Walid Al-Mughirah ini. Bukan sahaja kaya, sekejap lagi saya akan cerita siapakah Al-Walid Al-Mughirah ini. Ketika mana dipanggil oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan nak challenge Nabi SAW mengenai Al-Quran. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Dia kata, "Wahai Al-Walid Al-Mughirah, Muhammad telah membaca satu syair yang mana mereka mengatakan syair tersebut hebat dan sangat terkenal sehingga tidak ada siapa yang mampu melawan syair Muhammad pada ketika itu. Kamu sebagai orang yang pakar dalam syair, orang yang pakar di bumi Mekah pada masa ini, sebagai orang yang hebat dalam syair ini, pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Muhammad bin Abdullah, challenge dia." Maka Al-Mughirah, Al-Walid Al-Mughirah pada ketika itu pergi bertemu Nabi SAW. Maka ketika mana berjumpa dengan Nabi, dia kata, "Wahai Muhammad, tolong bacakan sikit ayat yang kamu kata hebat sangat tu. Yang orang Arab kata itu satu perkara yang sangat luar biasa." Maka apa kata Nabi SAW? Nabi membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nabi membaca dalam surah An-Naml kalau tak silap. Nabi membaca kepada kita ketika mana Nabi membaca ayat Al-Quran, "Innallaha wa Nabi baca Al-Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar." Nabi membaca pada ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran Nabi membaca. Maka apabila mendengar bacaan Nabi SAW tersebut, maka 3 kali diulang bacaan tersebut. Apabila Nabi membaca ayat tersebut, ayat yang disebut dalam surah Al-Quran, kalau tak silap yang kita dengar pada setiap khutbah Jumaat, pada akhir Jumaat itu, ketika mana habisnya khutbah tersebut, maka dibaca sepotong ayat Quran yang kita dengar setiap kali pada hari Jumaat, yang mana pada ketika itu diulang oleh Nabi SAW 3 kali. Maka pulang Abu Sufyan Al-Walid Al-Mughirah tersebut. Ketika pulangnya Al-Walid Al-Mughirah ke rumah, maka bertemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Maka dia minta masa 3 hari untuk memikirkan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka ketika mana dia pergi berjumpa Sufyan, tidak ada jawapan yang dapat dikeluarkan. Maka dia mengatakan Nabi ini seorang penyihir. Maka itulah hebatnya Al-Quran. Kenapa hebatnya Al-Quran? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dapat membaca Al-Quran. Sebagaimana orang kafir Quraisy membaca Al-Quran, kita membaca ayat yang sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Cape Steven memasuki Islam kerana Al-Quran, mengubah namanya kepada Yusuf Islam. Maurice Bucaille, seorang saintis kafir pada ketika itu, memeluk agama Islam kerana mengkaji sains dengan Al-Quran.
Apabila ditanya kepada dia, mahu tak didatangi orang Arab untuk mengajarkan kamu makna Al-Quran? Dia kata dia tidak mahu. Dia ingin membelajar bahasa Arab sendiri dan mengkaji Quran sendiri. Yang akhirnya dia telah menulis buku tentang sains dan Al-Quran dan dia telah memeluk agama Islam. Itu hebatnya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri-ciri Nabi SAW juga yang menunjukkan bagaimana sahabat mencintai Nabi, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendermakan segala hartanya kepada Nabi SAW untuk Islam. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana wafat Rasulullah SAW, ketika mana diberitahu bahawa Nabi telah wafat, maka telah mengangkat pedang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab mengangkat pedang mengatakan bahawa sesiapa yang mengatakan Nabi SAW ini wafat, maka aku akan pancung kepalanya. Datang Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar Al-Khattab kerana tidak boleh menerima kematian, kewafatan Rasulullah SAW yang sangat mereka sayang. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Kata Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya Muhammad ni siapa? Wa ma Muhammadun, dia ialah Muhammad, qad khalat min qabli rasul, sama seperti nabi-nabi dan utusan yang terdahulu. Mereka juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terlepas pedang Umar Al-Khattab. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kenapa ini berlaku? Kerana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, hebat. Nabi mengiktiraf dia sebagai manusia yang makbul doa di sisi Tuhan. Apa berlaku kepada dia? Dia ingin bertemu dengan Nabi SAW. Dia ada seorang ibu yang sakit. Dia telah membawa ibunya pergi melaksanakan ibadah haji dengan menggendong ibunya. Sebelum dia pergi menggendong ibunya pada musim haji tersebut, dia telah membawa seekor anak lembu naik bukit turun bukit. Dia orang yang miskin, orang yang susah. Maka dia telah melaksanakan tanggungjawab kepada ibu dia, bawa pergi haji dan sebagainya. Kemudian dia duduk di rumah, dia fikir macam mana nak cakap dekat mak dia nak jumpa Nabi SAW di bumi Madinah. Akhirnya dia keluar suara dia, ibuku, hai ibuku, aku ingin bertemu dengan Nabi SAW. Boleh tak boleh kalau aku pergi ke sana? Sedangkan kamu sakit, wahai ibuku. Akhirnya diberi keizinan oleh ibu dia, seronok Uwais Al-Qarni. Maka dia telah beritahu jiran-jiran dia, sekiranya ibu aku memerlukan apa keperluan, tolong bagi dekat dia, aku nak pergi jumpa Nabi. Maka dia pergi jumpa Nabi, ketuk rumah Nabi. Apa jadi tuan-tuan? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dia kata, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya Nabi SAW ini tidak ada di rumah, pergi ke medan jihad. Maka sedih Uwais Al-Qarni, pulang dalam keadaan menangis. Maka dia tidak dapat bertemu dengan Nabi SAW sehingga kewafatan Nabi SAW. Sehinggalah Nabi berkata kepada Umar, wahai Umar, kalau kamu nak doa kamu dimakbulkan oleh Allah, satu hari kamu akan berjumpa dengan seorang pemuda begini-begini rupanya. Maka apabila selepas kewafatan Nabi selepas beberapa tahun, maka berlakulah peristiwa perdagangan daripada sana pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka dia cari apa manusia yang digambarkan oleh Nabi SAW. Maka dia bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Maka apa dia kata kepada Uwais Al-Qarni? Dia kata, wahai fulan bin fulan, doalah kepada aku. Kenapa kamu kata yang demikian? Dia menceritakan Nabi mengiktiraf dia sebagai pemuda yang dimakbulkan doa. Maka terkejut Uwais Al-Qarni. Walaupun tidak pernah menemui Nabi SAW, maka Nabi SAW menyebut nama Uwais Al-Qarni ini di hadapan sahabat-sahabatnya yang muktabar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi SAW yang patut kita ada rasa cinta. Dalam kitab Rahiqul Makhtum dikarang oleh ulama, dalam kitab tersebut menceritakan tentang riwayat hidup Nabi SAW. Bagaimana diceritakan tentang kelahiran Nabi, apa yang berlaku di dunia ini, apa yang berlaku di alam ini, sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Di sana menceritakan secara detail bagaimana perjuangan Nabi SAW. Oleh hal yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat yang dirindui sekalian, sesungguhnya ambillah peluang. Walaupun tidak ada sambutan dilakukan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pada zaman Salafus Saleh, ulama hari ini meletakkan Maulidul Rasul ini sebagai satu hari untuk kita ingati. Kenapa? Kita jauh dengan Nabi SAW, supaya kita sentiasa mengingati Nabi SAW. Oleh hal yang demikian, banyakkanlah selawat ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mendengar selawat kita, Nabi menjawab salam kita. Allah SWT menggantikan dengan satu selawat, Allah memberi salam kepada kita 10 kali. Jadi ambillah peluang. Kita umat akhir zaman, umat yang dicintai oleh Nabi SAW, umat yang dikasihi oleh Rasulullah SAW. Nabi risau kepada kita, maka risaulah kita dengan diri kita, sejauh mana cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekadar itu sahaja. Mohon maaf
tersilap kasar bahasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih di atas jemputan dan memberi saya peluang untuk memberi tazkirah. Sekali saya ada kesalahan dan kesilapan, mohon maaf sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Haris. Dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz Azri atas bacaan selawat dan tazkirah itu tadi. Sebab dan sayu hati ini mendengar alunan suara dari Ustaz. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tidak lengkap sesuatu majlis tanpa ucapan daripada tetamu kita. Majlis dengan ini mempersilakan Yang di-Pertua PIBG, Encik Adrus bin Abdul Rahman untuk memberikan ucapan sempena Majlis Semarak Cinta Rasul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru kanan, guru-guru pengetua SMK Keramas, VVIP yang juga hadir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk memberi sedikit ucapan. Tak adalah persediaan ucapan kerana English promptu. Jadi saya mengucapkan tahniah kerana dengan adanya majlis-majlis seperti ini yang agak luar biasa daripada kebiasaan. Tahniah dan alhamdulillah kita dapat meraihkan Maulid Nabi di peringkat sekolah melalui online. Satu yang bermain di fikiran saya pada hari ini adalah konsep penjarakan sosial. Secara fitrahnya kita adalah dijadikan untuk bertemu, bersalaman, ya, senyum antara satu sama lain, ya, mendoakan sesama insan. Tetapi keadaan yang terkini kita adalah di dalam penjarakan sosial. Satu yang tidak normal lah pada saya. Jadi apa yang saya dapat fikirkan sekarang ni adalah banyak-banyakkanlah kita mohon kepada Allah SWT supaya kita kembali kepada keadaan normal, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, solat berjemaah secara rapat, ya, dan bertemu bersama keluarga, saudara-saudara, saudari-saudari, ya, para pelajar, menasihati, bersalam-salaman dengan keadaan yang kembali fitrah. Jadi moga-moga dengan doa-doa kita semua kita akan kembali kepada keadaan asal. Jadi saya rasa bagi pihak PIBG saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana jemputan majlis ini, dan selamat maju jaya kepada kaki tangan PIBG, guru-guru penolong kanan, pengetua, ya. Walaupun keadaan yang kelam kabut ni, jadi saya mengucapkan teruskanlah ya, memberi khidmat yang terbaik kepada anak-anak bangsa. Semoga Allah memberi rahmah dan hidayah kepada kita semua. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan. Okey, terima kasih Encik Adrus atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan tayangan multimedia. Dipersilakan.
Persembahan multimedia sebentar tadi itu telah disediakan oleh Ustazah Marsyitah. Majlis juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Yusniza Muhammad Yusof, wakil daripada PPD Sentul, kerana sudi hadir ke majlis kita pada hari ini. Terima kasih Puan. Buat pengetahuan semua hadirin, pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga 4 boleh melihat rakaman kembali keseluruhan majlis ini di dalam channel YouTube sekolah nanti. Sampailah sudah ke akhir majlis. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung, terutamanya kepada panitia pendidikan Islam maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada pagi ini. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya tersalah bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih Cikgu Haris, pengerusi majlis pada hari ini. Jadi saya selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK KR Ramas mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir. Semoga amalan kita yang pada hari ini yang tidak seberapa ini menjadi syafaat ataupun yang membantu kita semasa di hari akhirat. Okey, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Wakil PPD dan juga kepada Wakil JPWP serta Encik Adros. Jadi selamat menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijrah. Okey. Itu sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah, mohon guru-guru tu scan kehadiran ya dalam kita punya Google Form tu. Ya. Cikgu-cikgu jangan lupa tekan link nanti ada kehadiran dan boleh isi sekali lah refleksi. Okey. Terima kasih Ustazah dan juga Panitia Pendidikan Islam serta semua guru SMK KR Ramas serta kehadiran pegawai-pegawai daripada PPD Sentul dan juga Encik Adrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.